Alhamdulillah selesai kita membaca nazam. Seperti mana biasa tuan-tuan, tuan-tuan semua kita teruslah kepada bacaan kita lah. InsyaAllah nama kita. Hari ini kita sambung ayat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan semua. Oh, Ustaz Mila. Ila okay, Ila rumah dah siap Ila. Belum siap lagi Mak sampai rumah Mak sampai rumah awak okay, moga cepat siap. Cepat mengemas saya rumah. Ini anak buah saya ni geng adik Ipol anak buah rumah saya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kalau rasa bermanfaat, ialah tolong sharekanlah kepada kawan-kawan semua lah. Benda-benda ni kita simple, kita mengaji waktu pagi simple Hari ini kawan-kawan semua hujung minggu bersamaan kepada 10 Muharram. Alhamdulillah, siapa yang berpuasa alhamdulillah, selamat berpuasa lah kepada yang berpuasa Pada yang tidak berpuasa, tak apa, bagi dia sunat kerana hari ni banyak kerja kahwin kan. Saya pun banyak ada kerja hari ni, kerana saya tak boleh puasa ni, tak apalah tahun ni puasa 1 Muharram hari itu. Apapun, kita teruskan kerja kita pada pagi ni. Hari ni kita nak sambung ayat 60 dan ayat 61 kepada kawan-kawan, ayat 60 dan ayat 61 sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Hari ni ayat panjang tuan-tuan Biasa 2 ayat pendek, hari ni ayat panjang tu kita teruskanlah dengan usaha kita kerja ambil semoga semua yang bawa wajing saya kalau rasa benda ni bermanfaat, tolonglah share-sharekan berakan-rakan semua insya-Allah kita baca ayat. Saya Muallim Azmi pada pagi ni seperti biasa kalau saya buat kelas mengaji, saya buat 2 ayat saja. Tapi 2 ayat merangkumi berbagai ilmu iaitu ilmu tajwid, fasahah, makharijul huruf, sifat huruf, tafsir dan juga sedikit ilmu tarannum. Pada akhir nanti akhir kelas kita ada sedikit ilmu tarannum iaitu kita masuk bayati dan bayati Husaini bayati Husaini Jadi kita tengok ulang kaji balik, tengok tuan-tuan kepada tuan-tuan semula pada ayat muka surat 60 ni. Ayat 60 iaitu wa istasqa Musa. Wa idis ni zal ni dia kena nipis tuan-tuan dia kena nipis hujung lidah. Wa idis tasqa qa dia mesti tebal. Huruf qaf makhrajul huruf dia macam ayam pagi-pagi nak makan. Qaq tasqa tas tak ada tasqa je tak nak tasqa dia mesti tebalkan. Wa idis tasqa qa tebal tasqa macam burung macam ayam patuk kan. Qaq Musa mu tu harakat amat asli setiap huruf yang bertemu alif, waw dan ya maka ia jadi dua harakat. Musa dua harakat sa dua harakat. Liqaumihi mihi pun di sini liqaumihi ni ada sebelah ni ada apa tuan-tuan? Ada mad silah qasirah. Tak tahu nama tak apa, akan tetapi kita mesti tahu ianya panjang dua harakat. Liqaumihi macam kepala buaya ni liqaumihi dua harakat di situ insya-Allah. Okey. Mana tadi ayat ni? Dua harakat. Faqul nawd. Faqul ni tebal. Faqul nawd. Dad tu mesti tebal. Hukum dad nawd. Tolak belakang lidah huruf dad gigi ni, lidah ni di belakang lidah, di belakang gigi tahan, tolak dha latihannya lah. Dha sa dha sa ta tolak tu lidah tu belakang gigi. Okey, tahan, tolakkan ni udara tu dha. Okey, dha macam ni. Faqul nawd nawdrib bangang ba ni kita tebal nawdrib bi'asa so pun sama. So kal ni kena kaf dia mengada sikit tak nak sebut tersasul pula pagi ni sedawa banyak banyak angin. Bi'asa kal betul ke tapi tak cantik lah. Tapi kalau bi'asa kal kena cemitkan mulut. Bi'asa kal hajar hajar cemitkan mulut maka cantik sikit lah. Macam Arab tu saya kata dulu, kalau kita nak baca Al-Quran kita mesti ada azam untuk jadi lahjah Arabiyyah. Mesti jadi ada lahjah Arab. Kerana bahasa Arab ni asalnya bahasa Arab lah, dari Arab. Jadi walaupun kita orang Jawa banjo, tapi bila baca Al-Quran mesti nak lahjah Arabiyyah. Bi'asa kal hajar syamil kal hajar hajar ra. Baik, di sini ada tanda waqaf iaitu taqaf silah. Saya panggil waqaf silah bukan busilat tapi waqaf silah. Waqaf silah ini tuan-tuan kalau tengok pada ini maksudnya di sini dalam gaji iaitu yajuzu ala yasil ayatul bil ayatul ukhra. Maksudnya harus sambung ayat itu kepada ayat yang berikutnya. Kalau berhenti boleh tak? Boleh, tapi pahalanya kurang. Tapi kalau sambung pahalanya lebih, sebenarnya kerana maksud itu cantik dalam pembacaan Al-Quran. Itu maksud sebetulnya
Kalau sambung cantik fa, dengung. Irfa aqaqi di sini fa. Bila setiap dengung mesti 2 harakat tuan-tuan tak ada mesti lebih kurang. Fa, dengung tu harakat bukan panjang tau, dengung dengung, idgham, ikhfa semua dengung tu 2 harakat bukan panjang. Fa fa, dengung fa fajarat fa fajarat fajarat min huthnata min thalith huruf dia lidah terjeli lidah terjeli min tha min min lebih sikit keluar tak apa min tha min nata ta dia hamas didesirkan mak saya kata didesirkan percik ayam percik tu ayam percik juga boleh lah percikkan hembus ke apa yang penting desir husnata. Kalau husnata betul, nata pun nata di kuku betul. Abang Megat, Mak Kamal ngah. Selamat. Thank you lah kerana watching saya. Bolehlah share-sharekan Kalau macam sangkut-sangkut maaf lah kerana line saya, tapi suara saya okey kot. Dia line dia ada masalah sikit pagi ni, biasa husnata. Kalau rasa bermanfaat sharekan ta husnata betul. Tapi tak cantik. Kita nak lahjah Arab husnata. Didesirkan sikit. Nata mengada sikit 2 harakat. Nata Asharata pun hamas. Asharata aina ma'aiwat di sini. Aina 2 harakat. Aina di sini berjumpa lagi waqaf silah, iaitu yajuzu ala yasilul kalimah bi kalimah ukhra. Harus sambung ayat pada ayat seterusnya. Aina qad, kalau kita sambung dapat pahalanya lebih. Kalau berhenti kurang. Jadi kita kurang pada kita lah tapi kita nak lebih lah kan. Aina fa. Kalau kita sambung lah. Kalau kita waqaf aina 2 harakat saja mat iwad qad alima qad hadal qala sughra. Qala sughra ni dia terletak pada pertengahan ayat pertengahan ayat qad alima. Jadi qad tak tebal sangat qad alima. Ain tu mesti pekat saya dulu. Ain tu mesti pekat macam teh tarik kita minum mesti nak kau. Mesti macam Nescafe tarik. Macam ni lah. Alimakul pendek. Alimakul. 5 kul ni kena pendek. Cepat-cepat masuk kaf Alimakullu. Kalau kita alima lama sangat ngeteh lambat itu ngeteh lepak kat situ maka jadi panjang. Jadi kita cepat alimakullu. Jadi kita alimamakul. Itu orang kalau kau tak lancar jadi panjang. Jadi hati-hati di jalan raya. Kalau tak hati-hati maka terjerumus ke lembah binasa. Macam tu masuk accident alimakullu. Kullu tu pendek juga kullu una dia pendek tetap pendek, tak boleh kita nak panjang. Kullu tak boleh nak panjang. Jangan suka-suka di alif fitri lagi dah habis Jadi kita terpendek tetap pendek. Hak dia kullun una. Cepat-cepat kullu una. 2 harakat mat asli. 2 harakat sim. Dengung. Saya kata dengung, setiap dengung idgham ke ihfa ke mesti dengung 2 harakat. Sim masyrabahum. Masyrabahum. Simpul dia, sifat dia masih macam bunyi orang Jawa. Lebihnya base-nya macam santai keluar ketawa kan. Macam itu. Dia tak boleh masyrabahum itu tengah-tengah. Tak tahulah huruf apa tu. Dia macam huruf pedas kha tak boleh. Jadi kita kena keluarkan betul-betul huruf dia. Masyrabahum tebal kan. Masyrabahum segas keluar. Masyrabahum itu okey. Jumpa lagi. Hari ni banyak jumpa maksilah waqaf silah. Harus bersambung ayat berikutnya masyrabahum kulu. Kalau kita waqaf boleh sambung lagi pahalanya lebih. Itu saja. Kulu 2 harakat. Kulu 2 harakat. Ini alif ada dalam tulisan tetapi tiada dalam bacaan. Ini dulu saya dah ulang banyak kali. Alif ni walau alif atasnya kepalanya bulat tersambung tepat bulat, maka ia hanya dalam tulisan akan tetapi akan tetapi tiada dalam bacaan. Yang panjang ini pada mat asli waw ni. Kulu pada mat asli. Alif ni tak ada. Sekadar tulisan sahaja. Sekadar hiasan. Hiasan. Kata itu hiasan je. Tapi tak apa dah. Okey, sambung nyanyi berlagu Okey, sambung. Washrabu shin shin tu kena betul lah shin macam orang senyap shin jangan jadi was tak boleh wash shin dengan sin dia kena beza wash
Wash, washrabu, tu harakat. Alif jumpa lagi alif ada dalam tulisan hiasan saja tapi tak panjang panjang ni pada waw buat asli. Washrabu mirriz, itu bila guna mir masukkan nun mati, nun terus huruf masuk ra. Mirriz, jangan minar, salah saya. Mirriz masuk terus huruf ra. Mirrizqillah, mirrizqillahi wala, tu mesti tebal ni, lafaz Allah mesti tebal mirrizqillah, jangan lafaz mirrizqillah, tak nak mirrizqillah. Allah Allah bukan Allah tau, bukan Allah, bukan Allah. Allah tu beda. Allah tu kawan-kawan kita mualaf lah banyak belajar. Kita ini sebut Allah betul tebal. Lafaz jalal, lafzul jalalah tu kena tebal azim kan Allah. Okey. Wala, dua harakat. Wala ta'thaw, ta'thaw, lidah terkeluar, jidah terjeli. Sa tu mesti terjeli. Sa dia mesti jelikan lidah. Wala ta'thaw fil ardi, fil ardi mufsidin, mufsidin, man arid lis sukunah. Dia takkan kurang daripada dua harakat. Lebih lebih. Mufsidin, tiga harakat boleh. Okey, dua harakat. Yang penting lebih dua harakat Okay, sama lagi tuan. Betul, kita banyak hari ni ayat kan. Wa idza qul, qaf kena tebal. Wa idza qultum, tum tak ada dengung. Ya, dua harakat. Ni alif toncit alif toncit macam ini mesti tu. Mesti dua harakat Ya mu dua harakat. Sa alif toncit lagi dua harakat. Sa lan, idgham mislan syafawi ni mesti dengung lebih sikit. Lan, ini kalau awak semua kawan-kawan semua nak mainkan lagu boleh, nak mainkan burdah. Lan nas, boleh dua harakat. Lan nas bira ala, ain kena pekat ala, dua harakat. Sudah main dulu dah, haus pagi pagi ni. Sekejap minta maaf tak minum air teh. Allah, alhamdulillah. Okey. Ta'a, dua harakat. Ta'a, dua harakat. Miu, dengung. Miu wahidin, dengung juga. Fad'u lana, fad'u lana, dua harakat. Rabbaka Rabbaka mesti cemekkan hamaskan, didesirkan suara kita. Rabbaka kha tu mesti kha lah. Keluar kha. Yang ha tu ha pedas. Dari Jawa tu simpul keluarkan kita. Rijlana, lana dua harakat, lana dua harakat. Mimma, dengung. Mimma, dua harakat. Tubitul ardu, dengung juga di sini ada mim kecil tuan-tuan mim kecil nun mati bertemu menunjukkan tanda iqlab, tanda iqlab, maka dengung. Tu apa mula tu bitu, masuk macam nak masuk huruf ba. Tu bitul arbu mim, ni pun jumpa kecil lagi. Umpama nak masuk mim lah, dia nak tandanya umpama masuk mim, huruf mim, tapi ke huruf mim pun iqlab situ macam huruf ba. Min baqliha, ni ha Jawa, mesti Jawa kan ha dua harakat, ha dua harakat. Ha wa qitha, lidah terjeli. Wa qitha, ini mad wajib muttasil 4 5 atau lagi 4 harakat. Wa qitha iha Jawa, iha. Wa fumiha, dua harakat. Wa adasiha wa basaliha, semua dua harakat dua harakat. Mesti tebal. Jumpa lagi waqaf sila, iaitu yajuzu yasilu ala ayatul wa bil ayatul ukhra, harus sambung. Qala atastabdilun, atastabdilun alladhi, dua harakat. Ni ni walaupun tak ada titik tapi tetap dua harakat tetap di jalan, jadi hidup juga alladhi huwa adna, dia dua harakat juga, alif tonjit. Billadhi huwa khair, huwa khair, jangan huwa khairun, huwa khair. Nak wakafkan kerana sini ada tanda satu lagi, tanda wakaf, namanya wakaf Ahmad Jaiz. Fatihah ada Ahmad Jaiz
Waqaf jaiz maksudnya apa? Harus berhenti pada ayat berikut. Yang yajuzu yaqifu hazil bitil bizihazal ayat. Harus berhenti pada ayat berikut. Ini kita kadang-kadang macam inilah kita payah kita nak. Ini ada satu lagi perkataan yang kita jumpa. Alif ni kita sebut apa tanya macam nak baca. Kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga apa? Ba. 1, 2, 3. Ba ni baris bawah kita ikut sini pun terikut sekali. Biltu. Kita sebut bitu yang ihdinas tu. Biltu. Jadi macam jumpa macam alif macam gini, kepala atasnya macam gini bentuk. Kita nak sebut apa? Kita tengok huruf yang ketiga, maka kita ikut baris huruf ketiga. Itu je ceritanya. Biltu. Biltu macam islau hal kan. Ayat sini samalah. Misra, dengung. Misra fa inna lakum. Fa inna lakum. Dua mislan Syafi'i dengung lebih. Kumma dua harakat. Sa'altum. Ta tu masih hamaskan masih jadi macam Arab sikit Ini waqaf telah harus berhenti pada ayat berikut. Berhenti sini. Ini harus berhenti Wadhuribat. Wadhuribat hamaskan didesirkan alaihimuz zillatu. Alaihi itu tebal, himudzil ujung lidah zil. Tadi kalau zai tebal z, ni zil ujung lidah zillatu wal maskanatu. Tu dihamaskan tu, tak pendek tak panjang, pendek tu waba. Nikmat wajib muttasil waba'u harakat bi ghadabin minallah. Allah waqaf lafaz Allah. Jumpa lagi waqaf qillah harus berhenti pada ayat berikut. Lagi sekali sikit lagi. Hujung lidah. Zalika bi annahum kanu harakat alif tiada dalam bacaan akan tetapi ada dalam tulisan yak hamaskan yakfurun harakat nabi'a harakat yatillah wa yaqtulunan. Nan tu alif ila idgham alif al-syams samsya idgham syamsi wa yaqtulunan dengungkan nan nabiyyi. Ini jumpa lagi mad silab qasirah di atas huruf ya. Tu harakat nabi ghairil haqq. Haqq qalqalah kubra kena tebalkan haqq. Ini qalqalah ni ada 3 huruf qaf ta ba jim dal 5 huruf. Maka qalqalah yang berada pada hujung ayat yang ada sebelum huruf tu tanda syiddah ataupun sabdu, maka dia terlebihkan, lambatkan sedikit dia punya qalqalah tu bi ghairil haqq. Bi ghairil haqq. Dia pada dulu tu sebab dia ada huruf tasydid sebelum huruf qaf. Jadi dia tebal lebih Zalika dua harakat. Zalika hamas bima dua harakat. Asaw tu masukkan huruf asaw wa kanu dua harakat. Nu dua harakat. Alif tiada dalam bacaan akan tetapi ada tulisan ya'tadun mana alif bisukun panjang, jangan kurang daripada 2 harakat. Okey, alhamdulillah selesai. Panjang hari ni ayat tak apa. Okey, kita teruskan dengan kita punya urusan kita, iaitu hari ini kita baca kita teruskan dengan maksud dia kita kena tahu maksud tuan-tuan Okey, kita tahu maksud dia. Tengok ayat nombor 160. Okey, apa dia punya intisari ayat ataupun maksud tafsiran ayat dia. Okey, atau panjang dia punya terjemahan Bersama kita baca supaya kita tahu maksudnya Wa idza qultum ya Musa lan nasbira 'ala ta'amin wahid. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata wahai Musa, kami ni bukan 60 lah tuan-tuan. Ni. Okey, 60 Dan ingatlah ketika mana Musa ni boleh kat sini dia klik okey. Dan ingatlah ketika Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya wa idza istasqa Musa liqaumi faqulna drib bi'asaka al-hajar. Dan ingatlah ketika Musa mohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, maka terpancutlah dari batu itu air 12 mata air famanfajara minhu 12 'aina. Air mata air tu terpancut 12.
daripada itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki, wala ta'kulu washrabu min rizqillah wala ta'azu fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Nabi Musa telah mohon kepada Allah Ta'ala ketika itu untuk kaum dia untuk minum air. Maka kaum yang Musa memukul tongkat, maka terkeluarlah air di situ. Maka Allah berfirman, kami telah berikan rezeki pada kamu, maka kamu jangan rosakkan pula, merebakkan bencana yang rosakkan muka bumi. Allah bagi rezeki, contoh kita kan, Allah bagi rezeki udara yang cantik, pokok-pokok bakau ada udara yang cantik, tiba-tiba kita cantas pokok kan, tu macam kat Cameron, makin lama dah makin nak runtuh dah, takut nak pergi sana kan. Sebab apa? Manusia merosakkan sendiri apa yang Allah berikan rezeki. Kerana setiap apa yang Allah jadikan, tumbuh-tumbuhan ada dia punya function dia, fungsi dia terhadap bumi itu sendiri. Macam pokok-pokok ada fungsi dia, jangan kita tarah aja semua kan, tanam balik lah, kita kena cabut tanam balik kan. Itu cara kita jaga sama-sama. Sampah kita jangan kata Allah dah bagikan cantik dah sungai-sungai, tiba-tiba kau buang sampah, maka sedih lah, rosaklah ekosistem tu. Jadi kita kerja ni lah antara pernyataan Allah. Okay, ayat seterusnya, ayat 61 seterusnya. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, ini sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja, maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Tengok orang bangsa Nabi Musa, orang bangsa Bani Israel ni, dia jenis tak bersyukur dah kan. Allah dah bagi, dia nak lain pula, macam-macam dia minta. Sebab tu dia jenis sampai sekarang dia anggap dia tu bangsa yang paling hebat, padahal dia tak terima hakikat yang Rasul akhir zaman itu daripada bukan kaum Bani Israel. Itu Nabi Musa kan, kaum Nabi Musa ni. Wa izqultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha. Maka mohonlah kepada kami Tuhanmu untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dari mentimunnya dan bawang putihnya, dan atas yang kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Tanya pula ke kaum dia, turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh mendapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemuliaan dari Allah. Yang dikatakan itu ialah mereka disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya, dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan benar. Yang dikatakan itu ialah sebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh yang tadu. Inilah cerita pasal umat Bani Israel ni sampai ayat yang ke-61 tak habis lagi. Makanya Nabi Musa dia sedih lah dia kan dengan kaum dia ni yang tak bersyukur kan. Allah dah bagi air, Allah dah bagi rezeki, mohon pula benda lain. Padahal dia kena usaha lah kan nak dapat sesuatu. Nak minta je kan, semua nak kena suap ni tak boleh. Macam bangsa kita kan, orang Melayu kan, kita jangan kena suap saja, kita kena usaha diri kita sendiri. Dan Allah kata kita berusaha, Allah akan bagi rezeki. Jangan kita mohon dia ada kelebihan, minta asyik nak minta orang tolong dia. Tak boleh, kita tolong diri kita sendiri. InsyaAllah ada rezeki. Kita kena yakin dengan apa yang kita buat, kita lakukan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah akan bagi rezeki. Kena yakin dengan kuasa Allah. Lepas tu keimanan itu, tauhid itu kena kuat. Supaya keyakinan dalam kehidupan kita itu penting. Keyakinan dalam kehidupan kita, rezeki yang Allah bagi itu insyaAllah ada di mana sahaja. Yang penting kita berusaha. Okay, sedikit lagi tuan-tuan, kita akhiri dengan Taranum. Itu kita ambil ayat pertama, Taranum Bayati, harakat pertama dan kedua sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. Harakat kedua Bayati, فانفجرت منه 12 عينا. Kali kedua sebab 3 kali Harakat pertama lagu Bayati, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Harakat kedua lagu Bayati, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Okey, ulang balik. Harakat pertama lagu Bayati,
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Bait yang kedua, فانفجرت منه 12 عينا. Okey, alhamdulillah. Cukuplah untuk hari ini tuan-tuan. Harap tuan-tuan dapat ini. Maaflah kalau lain hari ini dia kurang kerana hari waktu pagi saya punya lain kurang sikit. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada waktu hari lain, insya-Allah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Yang baik semoga Allah, yang buruk semoga rezeki saya ulang akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.